A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu aqulu al-asahu awis sahihu famin wajhaini awil aujuhi lil ashabi yastakhrijunaha min kalami Syafi'i radhiyallahu anhu fa in qawiyal khilafu qultu al asahu wa illa fasahihu walam yu'abbiru bidzalika fil aqwali ta'adduban ma'al imami asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala fa inna sahiha minhu musy'irun bi fasadi muqabilihi ilah. Dan pada tempat sekira-kira aku kata puak ulungkeun al-asah ataupun ulungkeun as-sahih nyan niscaya maka bermula dianya perkataan dikedihuainan itu sabit daripada dua wajah ataupun beberapa wajah. Bagi wajahnya lil ashab, bagi sahabat yang mengeluar oleh mereka itu akannya pendapat, akannya aujuhnya, aujuh daripada keputubiat daripada kalam Asy-Syafi'i dan melaki bagi ridha oleh Allah anhu untuknya Syafi'i. Fa in qawiya maka jika kuatlah khilaf qultu aku kata al-asah wa ila dan jika tidak kuat khilaf niscaya maka dikedi qultuinan aku kata asah as-sahih. Ka makna? Ka? Di wahaisu aqulu pada tempat sekira-kira ulungkeun oleh Imam An-Nawawi putemang ulungkeun al-asah nyekeh lafaz ataupun yang ulungkeunyan kan al-asah puci yang ulungkeunyan sahih nyan bunu tu puak inan na dua buah wajah adekeun dua buah wajah inan berarti pendapat sahabat kan sahabat Nabi tapi sahabat Imam Syafi'i kapal inan na dua buah wajah ataupun kan dua buah wajah pucit beberapa aujah lebih dari dua nyan munyolongkeun sahih ataupun asah munan munan tanda haji munan bayan ji di munyo kagu tulis asah kagu tulis sahih inan na dua buah wajah depo dua buah wajah adalah sahabat Imam Syafi'i ashab ataupun kedua lebih daripada dua itulah aujuh jamak. Tupo pendapatnya juga ada ashab. Pak nampak ini. Kah? Kamu yang akwal pendapat imam, wajah pendapat sahabat. Pendapat cik, cuma yang kajit ke ciri khas punya istilah tayau. Punya kagekeun wajahnya atas sahabat. Kajit ke istilah. Menyo ke atai Imam Syafi'i gekeun qaulan yang benar. Mesti tulis wa fi wajhain sabit pada satu wajah itu dituntut sunatkan. Ini berarti pendapat sahabat. Menyo gekeun wa fi wajhain. Tapi menyo tulis wa fi qaulan sabit pada satu qaul itu disunatkan. Yang pendapatnya pendapat Imam Syafi'i. Yang kaji ke sebuah tanda. Nampak ko? Tiba nak le. Aujuh. Jamak daripada wajah. Beda. Aujuh man? Aujah tafsil. Aujuhnya jamak. Afulun. Kah? Kau? Yang Kiban?
Wajihannya jid dua buah pendapatnya ialah memang diri tidrau sahabat ataupun lele sahabat. Nampak. Jinom yang kagak tulis asah, kagak tulis sahih. Inan katinten ada buah wajah. Nah dua buah pendapat paling kurang kan. Adapun kedua, lebih dari dua, tak aujuh. Lepet dan seterusnya. Nyan dua buah wajahnya ataupun lebih wajahnya jid bak tirau urang sahabat. Adapun kan bak tirau, sahabat mengucapnya ramai. Tinyo berpendapat muno, tijih berpendapat mudeh. Berarti dua wajahnya jid bak tirau urang, jid bak lele urang daripada ashab. Menan. Kiban. Pak nampak? Kak, nampak apa sah? Yang maksud je. Kak, Pak nampak lain? Kak, cok mata-mata le. Fa'in qawiya, maka jika kuatlah khilaf. Jadi khilafnya pun makna mukhalif, lawan daripada pendapat kuat. Nyan munyo khilaf ji kuat, qultu aku kata asah. Kejut kuat, kata dia lagi liket karena kejut kuat karena kuat mudarat, kuat dalil. Tapi dalil asah lebih kuat, ya menan. Lebih audah, lebih terang dalil. Iji kuat, mukabil yang kuat, mukhalif yang kuat. Kejut kuat karena zahir, mukabil zahir. Waktu kalian ikatan dalil dengan masalah memang mikat. Zahir ju, zahir mukabilnya memang zahir. Ya berarti kuat dalil ji. Ketika kuat dalil yang rajih je ngemput dah stempel dengan asah. Gimana? Wa ila dan jika tidak munyo khilafnya hana kuat dalam artian mukhalif je hana kuat. Wa tatakalan permasalahan antara dalil dengan masalah lagi-lagi haikab jauh. Kah? Nyan berarti hana kuat mukhalif je. Ketika hana kuat yang rajih je dan stempel dengan sahih. Maka sahih dengan asah bandua pendapat kuat. Antara saya ngasahnya nampak. Ini nampak dekut dah kuat saya ngasahnya lemah melawan duai. Yang tak pupuk asah dengan mukabil asah. Sahih dengan mukabil sahih. Ini yang tak pupuk. Asah dengan sahih bandua rajih. Cuman mandang ketika asah memberitahu berarti kuat mukabil. Ketika sahih memberitahu lumuh mukabil. Zahir. Waktu kalian pendapat sabah tu, nya mesti kau tulis asah pendapat yo. Kengkah. Kau tulis pendapatnya asah. Lihat dapat pendapat sabah tu. Kadintenyo mukabil, kaya. Mukabil. Nya waktu kalian mukabil, nampak. Nya pendapatnya kuat le menurut kalian. Pendapatnya kuat, menurut nya kuat pendapatnya. Waktu kaliannya dah bandingnya nganyo tidak kuatnya. Cuman waktu kalian dali yang pegahnya, pendapat lumuhnya waktu kalian dali ji memang mengikat. Balik zahir ju dalil dengan masalah nampak jelas mengikat ji. Yang ketika lagi kan nyo yang rajihnya ditulis dengan asah yang benar. Tapi ketika ni kalian pendapat lumuhnya ada dalil dengan masalah kan jauh. Lagi-lagi dalil kedua masalah kedua. Nyan yang kuatnya ngempuk tulis. Ala sahih yang lagi kan. Dari dalilnya negara bahjauh dengan masalah. Dah? Untuk petakok kalau memang ngelain tahkok berarti kuat je di ujung je. Berarti waktu ada kalian diri je tok ngenji tapi dali. Waktu ada kalian ngemasalah jauh.
Nya berarti yang kuat je ketulis sahih. Pak Nampum. Kan zahir pak diri dalil dengan masalah memang nampak jelas dalil mukabilnya zahir ju yang bawa nyan dalilnya masalah. Oh, sebalik padayan. Hana zahir dalil dengan masalah jauh yang adi hana zahir nyan masalah nyan dalil ya lengan. Nyo masalah nyo dalil hana nampak bagi tayo. Kak kuat berarti. Ni karuh lam duhur kaji kantit nak pun dukung. Kah. Pak Nampum. Kaina leh. Kah. Kalau lil ashab ulang wujud. Tupo dengan dua wajahnya, tupo dengan beberapa wajahnya, nyan milik ashab. Ada sahabat Imam Syafi'i. Dia nya baik sahabat Nabi. Ya hana murtad sahabat Nabi no mentalah khutbahnya. Sahabat Imam Syafi'i yang menuntut keluar oleh mereka itu akannya aujahyan. Jadi pendapat-pendapatnya menuntut keluar oleh mereka itu daripada kalam Imam Syafi'i. Jadi dari haba Imam Syafi'i gerempaklah hukum. Nama? Kalamnya dua buah turah hitam. Kalam Imam Syafi'i ditem kepada memang asal kalam Imam Syafi'i ataupun daripada kaedah Imam Syafi'i. Jadi oleh ashabnya geistimbatkan hukum melalui kaedah Imam Syafi'i. Ashab kan. Pendapat ashab nyan urangnya keluarkan pendapat tersebut melalui daripada kalam Imam Syafi'i. Gimana kalau melalui kaedah yang dipegat oleh Imam Syafi'i? Kang, yang sabar. Sabar tu le ashabnya geputubit pendapat tersebut melalui nas Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i geputubit sabar pendapat, kah? Kemudian masalah baru yang hana dalil. Kemudian kepu banding tu bab masalah yang ka berpendapat Imam Syafi'i. Oh masalah yang sama dengan masalah yo. Nampak leh? Jadi masalah yang kan sebut hukum Imam Syafi'i itu haram. Nya masalah yang kepu berah Imam Syafi'i haramnya sama dengan masalah yo. Jak sahabat. Gepu banding dengan masalah yang kan berah haramnya karena na'ilah utai kalian sama. Kah? Yang termasuk dalam yastakhrijunaha min kalami Syafi'i. Nampak mulai istiqra' kan? Berarti orang yang istimbat hukum bukan melalui dalil. Kerana istimbat hukum melalui kaedah. Jadi melalui kaedah Imam Syafi'i, raknan gerempak hukum, nya ashab. Pak Nampum. Pak yang Nampum. Naya Nampum. Kah belum? Lagi belum tak? Hah? Gimana? Yang menentukan Imam Nawawi. Yang mengistilahkannya. Kan? Kan belum? Dalil adhar lebih jelas lah. Mikat, otak kalau masalah ini masalahnya dalil. Otak kalaunya lebih jelas nyo masalahnya dalil. Nyo istilah dia lebih kena dengan dalil yo. Ini lebih awdah.
lebih awdah dalil sah, lebih awdah dalil adhar, lebih awdah dalil masyhur. Sedangkan mukabil daripadanya adhar, dalil ini cuma zahir saja, tapi hana lebih awdah timbang je. Fa in qawiya, maka jika kuatlah khilaf lumkun al asah. Wa ila, jika tidak hana kuat khilaf maka sahih. Dan tidak diibaratkan dengan demikian pada akwal. Jadi bak pendapat akwal hana ibarat asahang sahih. Kejut ya pertanyaan ji. Apa boleh? Kejut bukan pendapat akwal dilikat ke ibarat adhar dengan masyhur. Walam yu'abbir bidzalika. Inan timuh pertanyaan. Kejut oleh Imam An-Nawawi hanagi ibarat dengan demikian asah dan sahih. Nyoba akwal. Kibang ke ibarat ba akwal. Ketika kuat khilaf, getulih asah ba akwal. Ketika lumuh khilaf, getulih sahih ba akwal. Kejut han lagian. Kejut han lagian ke ibarat. Nyan han ke ibarat lagian sebagaimana haba sahabat munan ke ibarat. Nyan karena madhab beserta Imam Asy-Syafi'i. Karena ngakna adab beserta imam sebagaimana barang yang kani keli Imam Nawawi. Kejut madhab dengku meno. Karena bahawa sesungguhnya pendapat sahih daripadanya ibarat. Nyan memberitahu dengan pasid mukabil yang sahih. Karena meyukada tulis sahih nyan memberitahu daripada ibarat sahih nyan pasid mukabil sahih. Maka sama dengan takun ketika haba imum dan stempel dengan sahih. Lawan daripada sahih ialah pasid. Kata pegah pasid haba Imam Asy-Syafi'i hanadab. Maka ngak nadab baik tak tulis sahih haba imum. Karena sahih memberitahu lawan jipa pasid. Cuman di dalam memberitahunya min haitsu lafaz. Jadi lafaz sebagai pasid. Kan bahawa sesungguhnya mukabilnya sahih itu pasid daripada sekira-kira hukum. Karena barang yang telah lalu ya barang. Jadi pasid arat saga hukum na pasid mukabil sahih hana. Dalam artian jid amai mukabil sahih mutakalan ino dalam qulubi. Daripada barang yang lalu daripada boleh beramal dengannya mukabil dikit kali hupegah. Cuma menyatakan dalam kitab lain, dalam nufhat, dalam yana nyan mukabil sahihnya tidak boleh beramal. Wahaisu aqulu al-madhabu faminal tariqaini awit turuqi wahya ikhtilaful ashabi fi hikayatil madhabi. Dan pada tempat sekira-kira aku kata al-madhab famin tariqaini, niscaya maka bermula dianya perkataan itu sabit daripada dua tarik ataupun beberapa tarik. Wahya, dan bermula dianya turu itu ikhtilaf, perbedaan ashab, sahabat-sahabat pada hikayah madhab, pada hikayah pendapat. Contoh seperti bahawa menghikayah oleh sebahagian mereka itu pada satu masalah akan dua kaul, ataupun menghikayah oleh sebahagian mereka itu ashab akan dua wajah. Wajahnya itu po liman taqaddama, bagi siman yang telah lalu ia nyaman. Dan mengkata oleh sebahagian mereka itu dengan salah satu keduanya, baik dua kaul ataupun dua wajah liman taqaddama. Jadi oleh Imam An-Nawawi ulungkeun pada tempat sekira-kira ulungkeun al-madhab nekeun li Imam Nawawi nyan bunutupu yang bahwa inanna dua boh tarik. Ataupun kan dua boh tarik beberapa turuk lebih dari dua.
Keempat, teman putra tariknya. Wahya dan bermula dianya turu. Itu khilaf sahabat. Khilaf sahabat bagi hikayah madhab. Bagi hikayah pendapat. Jadi le sahabat kan pendapat gaknyan. Gaknyan tukang hikayah sagai. Jadi tadi kedi le katanya na sahabat, maksud sahabat ini sahabat Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi. Na sahabat tadi kedi tertuhdro. Jadi khilaf sahabat tertuhdronya bagi hikayah pendapat Imam Syafi'i. Sebahagian sahabat mengatakan Imam Syafi'i bak masalah pajuh biangnya na dua buah pendapat. Contoh. Sebahagian tik berpendapat, oh hana Imam Syafi'i bak masalahnya tok ni pegah sebuah pendapat iaitu haram, hana makruh. Ya benar. Adik beda bak hikayah. Jadi oleh ashab berbeda pendapat bak hikayah pendapat. Nyan wate ikhtilaf ashab yang kagukun khilaf yang khilaf turu. Ya nampak. Contoh mengaju seperti bahawa menghikayah oleh sebahagian mereka itu ashab pada satu masalah. Jadi nasabah masalah oleh sahabat ni hikayah. Pun hikayah inan na dua buah qaulen. Jadi kata-kata qaulen yang baik dua habai likut yang habai Imam Syafi'i. Jadi ni hikayah nyo bab masalahnya na dua buah qaulen. Ataupun bab masalahnya na dua buah wajihan. Tupu wajihannya liman takadama. Bagi siman yang telah lalu. Jadi yang menghikayah sahabat. Teman supo yang dihikayah. Yang nikayah yang juga habal sahabat. Cuman habal sahabat yang keawai. Khilaf sahabat. Pada nihikayah. Bak sabuh masalah. Na dua buah qaul. Na dua buah wajah. Wayak ta'u dan menghikayah oleh sebahagian mereka dan mengkata oleh sebahagian mereka itu dengan salah satu keduanya. Jadi ketika sebahagian sahabat bunuh menghikayah inan ada buah qaul, sebahagian tiga kata oh inan ada buah qaul. Menancit bab masalah wajah, sebahagian sahabat menghikayah inan ada buah wajah. Urang-urang yang kawai, sahabat-sahabat yang kawai. Li sebahagian sahabat yang lain kata oh inan li sahabat-sahabat yang kawai tok sabah wajah. Khilaf antara bahasa bahagiannya dengan sebahagian je. Yang khilaf yang gepenan turu. Cuman yang kata yang untuk gepenan turu tarik kata, yang pegah inan na dua buah pendapat gepenan tarik khilaf. Jadi tariknya na dua, na tarik kata, na tarik khilaf. Atas nama ka berbicara madhab yang inan na khilaf turu. Ahwate terkena khilaf turu. Inan na dua, na tarik kata dan na tarik khilaf. Hanjihan. Ya, apa nampu? Nah, nampu. Dapat kasus apa? Ba masalah pajuh biang ju yang kakak mengat dapat contoh. Imam Syafi'i ba masalah pajuh biang oleh sahabat menghikayah. Oh Imam Syafi'i bab masalah pajuh biang gaknya cuma sabuh pendapat inan yang geperah haram. Maka sebagian sahabat itu gepenan tarik kata. Sahabat yang lain berpendapat oh masalah pajuh biang oleh Imam Syafi'i inan ada dua buah pendapat, nan berah makruh, nan berah haram. Yang sebagian sahabat-sahabat yang menghikayahkan Imam Syafi'i nan dua buah qaul yang tarik khilaf. Ban. Kiban. Kemudian bermula yang rajih. 3 tik. Kemudian bermula yang rajih alladhi yang diibaratkan untuknya alladhi. Untuknya yang rajih dengan mazhab. Adakala tarik kata ataupun yang sesuai baginya tarik kata daripada tarik khilaf. Ataupun yang mukhalif, yang bersalahan baginya tarik kata daripadanya tarik khilaf. Hanali kegebah. Kama sayat haru sebagaimana barang selagi zahir ianya barang pada masalah. Kau? Jadi ketika nak sabuh masalah
Pajuh biang. Kah. Masalah pajuh biang terjadi na dua buah turuk. Keempat na dua buah turuk yang dihikayah oleh ashab. Sebahagian sahabat berpendapat Imam Syafi'i, sebahagian sahabat berpendapat yang bahawa pada masalah pajuh biang Imam Syafi'i cuma berpendapat haram. Sebahagian sahabat ini berpendapat masalah pajuh biang Imam Syafi'i nak pegah haram nak pegah makruh. Nyo ketika li sebagian ashab menghikayah Imam Syafi'i tak berpendapat haram, maka bukunan nyo tarik kata. Sebahagian sahabat itu yang pegah Imam Syafi'i nak ada berpendapat bahawa masalahnya nyen kepunan tarik khilaf, hikayahnya kena pegah. Pegah. Maka di sini nak leboh. Dah leboh nak tarik kata, na tarik khilaf yang muwafiq, yang sesuai dengan tarik kata. Nyo sesuai ke? Sebab sama-sama haram. Olehnya na tarik kata yang mukhalif, makruh dengan haram beda. Maka hukum makruh nyo mukhalif dengan tarik kata. Apa ini leh? Jadi tarik khilaf na dua. Na tarik khilaf yang muwafiq bagi tarik kata, na tarik khilaf yang mukhalif bagi tarik kata. Jadi kemuafiq dengan mukhalifan kalian bahu hukum. Kalau hukum yang tarik kata apa hukum murinan haram, maka dia kalian tikno nah haram lang kawan nyo nah berarti menyo nah haram nyo gepunang tarik khilaf muafiq bagi tarik kata, menyo tarik khilaf yang mukhalif bagi tarik kata. Apa ini leh? Jadi mazhab apa itu? Pendapat yang kuat ketika kamu tulis mazhab, nya rajih pendapatnya. Paidu mazhabnya. Ada kala abak tarik kata, ino hidup mazhab. Bak harim yo. Ada kala hidup mazhabnya kan bak tarik kata, kan bak harim yo. Kan bak harim yang na bak tarik kata yo. Pucit bak tarik khilaf yang muafiq bagi tarik kata. Bak harim yo hidup mazhab. Kan bak harim yo. Jadi punya hidup bak harim yo, berarti hidup mazhab bak tarik khilaf yang muafiq dengan tarik kata. Punya hidup mazhab bak makruh, bak hukum makruh hidup mazhab. Maka tarik mazhabnya hidup bak tarik khilaf yang mukhalif baginya tarik kata. Cuman kibanjara ada depu nyopak hidup mazhab. Kenapa masalah lagi? Kibanjara ada depu nyo mazhab pun hidup bak tarik kata, pun duduk bak tarik khilaf muafiq tarik kata, pun duduk bak tarik khilaf yang mukhalif bagi tarik kata. Nyo untuk tupuanyo perle ketanda-tanda. Perle faham cara penulisan ni tu. Nyo ini leh, nampak ke? Duk wadai merupakan mazhab baru udah ulang kembali. Pak nampak. Maka ketika kamu tulis mazhab, tetap pertanyaan ji pun pertanyaan ji pat hidup mazhab. Ada urun tersebut dah, tetap orang ada gemulangnya kalau. Nampak tak? Urun tersebut ketika kamu tulis mazhab ina, yang tetapnya kalau, dia hidup mazhab. Kah? Kah ina dah? Kau? Kah? Belum? Kah? Olehnya timbul pertanyaan. Tunggu pak beda mazhab yang na bak tarik kata dengan hidup mazhab yang na bak tarik khilaf yang muafiq bak tarik kata. Ya bukan? Duit pertanyaan.
Pat beda mesti dijawab ini. Oh nyo mazhab duduk bak tarik kadang. Kadang aku punya duduk mazhab bak tarik khilaf yang muafiq bagi tarik kadang. Nak beda. Kenapa nak ni? Ha? Nampak aku perbezaan ni? Okeylah mesti antara tarik kadang dengan tarik khilaf mukhalif bagi tarik kadang kajilah beda sebab beda hukumnya nak pelik dia. Ni masalahnya hukum sama. Mazhab duduk bak tarik kadang haram. Mazhab duduk bak tarik khilaf yang muafiq tarik kadang juga hukumnya haram. Empat beda mai duduk mazhab. Okey. Beda je tiap lain dan nang lain. Beda je munyo duduk mazhab bak tarik kata, maka pendapatnya lebih kuat. Lebih arjah. Ketimbang duduk mazhab bak tarik khilaf yang muafiq dengan tarik kata. Munyo no rajih saja. Menyuyuk arjah lebih rajih duduk mazhab yang nak bak tarik kata ketimbang duduk mazhab yang nak bak tarik khilaf yang muafiq bagi tarik kata. Halang kita dulu. Cuma bawa di rajih. Maksudnya? Lebih rajih. Punya lebih rajih kajilah kerana kata lebih rajih ketimbang khilaf. Tak nak fahami ni. Haba kata lebih kuat ketimbang haba khilaf. Engkau lebih rajih je nyo. Nyo kan tarik kata. Kata dengan khilaf tu kuat. Kuat kata. Ini ketika di mazhab buat. Apabila tarik kata yang sebagai mazhab dia kan. Kalau lebih rajih daripada tarik khilaf. Oh lebih rajih ketimbang hidup mazhab yang lain tu. Hidup mazhab yang lain tu. Bak tarik khilaf. Dan mazhabnya je hidup empat je hidup je. Je bak mukhalif, je muafiq, je bak tarik kata. Kan kan munyo mazhab dia tetap dia yang rajih, yang kuat. Nanti mereka ada duduk mazhab ini, berarti nyo kuat. Pendapatnya kuat ketimbang pendapatnya. Nya ada boleh dalil. Nya ada kata ada hikayah itu. Kan kuatnya kan kuat dalil macam tu. Nya haba arjahnya kan pegah dalil. Haba kata dengan haba pegah mungkin kena mungkin gede tu kuat haba ya. Mungkin hari mungkin pun cek mak awaknya ditengah bawa ada dua hukum. Ada dua hukum. Kan nama saya tapi haba kata lebih kuat ketimbang haba khilaf. Haba kata urung haba pasti dengan haba khilaf tu kuat. Nanti logat itu yang tu bukan logat tu. Tapi kata kita kedua penjelasan dalam khilaf tak tarik. Nyo kuatnya dah bandingkan bak tarik khilaf yo tarik khilaf yang penuh. Tarik khilaf yang muafiq dengan tarik kata. Hidup mazhab. Bak tarik kata. Timbul perbezaan. Tengku pak beda mun duduk mazhab dengan bak tarik khilaf yang muafiq antara kata sebab hukum dia sama-sama haram. Yang pernah hidup je. Rajih dia ragu kata haram ini kata mi haram ini khilaf haba kata dengan haba khilaf kuat kata yang benar ya.
Pak. Yang dah itu Pak Guru bertabung dari kakak. Kalau dari kakak hikayah. Kedua dapat pendapat. Pak dapat pendapat. Kalau jadi Kibang kejadiannya tadi kata, lihat. Dua boh tadi kata. Dia sih. Oh, pergi ban. Dapat tinggal dah mah no. Tadi kata audio. Boleh. Tarik. Tarik kata. Hukum ini makruh. Kata makruh. Ini dua boh tarik kata. Dua boh tarik kata. Tak boh tarik khi. Tak boh tarik khilaf. Kibat? Bandua tarik kata. Ini lagi apa? Hah? Bandua tarik kata. Nya. Hana keken kelah turu. Ketak nak tak khilaf. Bat? Tabuh harim. Ni ada benar kelah turu. Terah turu tetap iji tabuh hikayah dua kaul tabuh tu kata. Mana ikut kelah turu. Hah? Ni lagi kan? Ni kayak dah mula adhar masyhur. Kada berah pendapat Imam Syafi'i nak berah mana nak berah balik. Kah? Kama sayat haru sebagaimana barang yang selagi zahir ia barang pada masalah duka. Wa ma qila dan bermula barang yang dikatakan orang daripada bahawasanya maksudnya mazhab tu yang pertama. Yang pertama tariqah kata adina yang pegah. Mazhabnya cuman yang na duduk ba tarik kata nyan mamnu. Hana betul ya bayan. Kibanci na ba tarik kata, na ba tarik khilaf muafiq, na ba tarik khilaf mukhalif kata boh. Dan barang bermula barang yang dikatakan orang daripada bahawasanya mazhab bahawasanya yang pertama itu lebih ghalib. Jadi yang beradab yang ghalib ni duduk mazhab bak tarik kata yang pun mamnu. Hana betul cik abayan. Kah? Ni ke gambar highlight ya. Adik lebih jelas masalah mazhab kan. Neblo kitab Dhahabal Awraq. Tak lepih. Ubi kitab tu je lagi kitab lagi matan arba'in lepih menang kita. Hana lepih tak ke lagi jurmiah. Kita ubud lagi kan. Dhahabal Awraq. Inan dalam kitabnya akan gupugah panjang lebar tentang mazhab dan tentang nas. Dan inan akan gupugah contoh-contoh yang dalam mahli. Contoh-contoh yang dalam pukul kejadian mazhab-mazhab yang dalam mahli genakal inan. Ulang gupugah hati. Nyo mazhab di sini duduk bak tariknya. Tapi dalam mahli hana berah. Pak hidup mazhab hana berah dalam mahli. Pilang kitabnya guraikan. Ketika akan duduk mazhab bak contoh yang geplah hati kan yang mazhab duduk. Oh hati kalian tinggal geteo untuk tak puyum-puyum. Mio lagi cara penulisan. Berarti mazhab itu tadi kata. Mio lagi cara penulisan duduk bak tarik khilaf muafiq. Mio lagi cara penulisan duduk bak tarik khilaf yang mukhalif. Maka perlu perbandingan. Nah, beliau tak itu. Baik. Dhahabal Awraq. Kaja wallahu a'lam.